Okay, now let's have a look on a few questions. I mean a few example. Was easy. Sorry. Okay. Let's have a look on question 4. Question 4. Express each of the following trigonometric function in the term of trigonometric ratio of acute angle. Hence, find the value each of the value by using calculator. Okay, soalan ni typical saja. Cuma you kena highlight perkataan. Ini soalan 4 muka surat 378. Okay. Which dia cakap express each of the following dalam term trigonometric ratio of acute angle. Yang ni ada spesifik syarat. Dia nak di express sebagai trigonometric ratio dalam acute angle. Maksudnya tak boleh lebih daripada 90. Okay, find each of the value by using calculator. Yang tu disuruh, maksudnya dia benarkan kita guna calculator. So, continue. A. Katalah set 235 degree. Set 235 degree. Okay. First you know that, okay, tadi kan kita dah tengok formula. Set bersamaan dengan 1, 2, 3. C kan? Maksudnya 1 per cos 235 degree. 1 per cos 235 degree. So, cos 235 degree. Okay. Kalau kita boleh tengok, okay, saya pun tak tahu mana. Tapi kalau kita lukis, okay, kita kena first wajib. Okay, kalau you tanya teacher, wajib tak circular diagram? Okay, wajib. Sebab you tak tahu negatif dan positif dia tanpa you lukis circular diagram. So, makanya saya buatlah. Okay, saya tahu bahawa 1, 2, 3. Saya tahu dia melebihi 180. Tapi kurang daripada 270. Jadi, saya nak tengok baki kat sini berapa. So, tolak 235 degree, tolak 180 degree. Ada 55 degree lebih. So, kita tahu daripada dia semua start daripada sini kan, positif x-axis. So, dia lebih 180 dan lebih 55. Sini. So, kita tahu di sini adalah 235 degree. Tapi dia cakap kat sini adalah cos. So, kita buatlah add sugar to coffee. Add sugar to coffee. Awak tahu adalah di sini tangent sahaja yang positif. So, awak terus tulis negative cos 2, 3, 5. Settle. Yang tu settle. Sebab kenapa wajib negatif? Dia akan confirm dapat jawapan negatif. So, settle. Tetapi dalam muka surat 378, soalan 4 itu dia nak dalam acute angle. So, dia nak dalam acute angle. Apa yang awak dapat adalah 1 per negatif cos 2, 3, 5 degree. Okay. So, senang saja. Jadi, memandangkan, okay, tadi kuadran yang awak lukis di sini, kuadran yang anda lukis di sini tadi, betul tak? Kuadran yang anda lukis sehingga ke sini, betul? So, palang ini, cari mana palang x-axis yang paling hampir. So, ini adalah palang x-axis paling hampir. Daripada yang ini lagi hampir. So, 235 tolak 180. 235 tolak 180. Cari palang x-axis paling hampir. Maka tolak dengan value of palang tu. Maksudnya contoh sini kosong ataupun 360. Di sini 180. So 235 tolak 180. So tadi kita dah calculate tadi kan. So cos 55. So, in other words, you calculate cos 55
Okey, 1 bahagi cos 55 negatif 1.7434. So 44, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ingat, kalau saya suka kekalkan 6 titik perpuluhan, tapi you boleh kekalkan 4. Jawapannya adalah 1.77 1.7437. Okey, itu adalah contoh soalan 4. Kalau you nak explain semula, teacher kenapa 235 itu mesti tolak dengan 180, kerana 235 berada di sini. Dia paling hampir pada palang x-axis yang bernilai 180. Maka kita tolaklah. So maka kita tolaklah, kita dapatlah tolak yang ni. Sebab kita nak baki yang ni, kita nak baki yang acute ni. Kita nak baki yang acute. Dia tak mau. Kita nak baki yang acute tu. Dia nak acute, dia mesti kurang 90. Kalau ambil yang ni 180. Dia nak yang paling acute. Dapat? Okay, so kita continue. Let's say kita ambil soalan 1. Soalan 1 self-assess 5.2. Soalan 1. Okay, given that sin 20 adalah 0.3420, cos 20 adalah 0.9397. Apakah the value of tan 20? Apakah the value of tan 20? Senang saja. Kalau kita ikut formula yang depan tadi, kita belajar tadi kan, ikut formula yang paling depan tadi, tan theta maksudnya tan 20 bersamaannya sin 20 over cos 20. So senang sajalah, ganti nilai. Tan 20 degree bersamaan dengan sin 20 degree over cos 20 degree. Selepas tu you just masuk nilai lah, 3420 over 0.9397. 0.3420 bahagi 0.9397. So saya dapat jawapan. Okey, saya dapat jawapan. Saya dapat jawapan 0.363946. So untuk soalan yang pertama itu cuma ganti nilai sahaja, tan 20 ataupun tan theta bersamaan dengan sin theta over cos theta. So ganti nilai sahaja. So no problem. Yang kedua itu pun ganti nilai sahaja. Yang ketiga masih lagi ganti nilai. Pandai-pandai susun lah. Okey, yang keempat ada masalah. Tak ada masalah. So yang kelima, using the value of 30 degree. Using the value of 30 degree, 45, 60. Okey. Yang ni adalah ratio yang biasanya anda pernah belajar sebelum ini. Kita tengok dia ada tulis di sini. Okey, 30. Ni. Kan sebelum ni ada belajar bahawa sin 30 bersamaan 1/2, cos 30 bersamaan dengan square root 3/2, tan 30 bersamaan 1/square root 3. Dia nak awak guna yang tu. Dia trigonometri yang awak pernah belajar semasa tingkatan 3. Dia nak awak apply just balik. Pendek kata, self-assess 5.2 ni cuma ganti nilai sahaja. Cuma nombor 4 tadi tu adalah seperti yang contoh yang saya bagi tadi lah. Okay, katakanlah cos 150. Okay, using the trigonometric values of 30, 45 and 60, find each of the value of function. Okay, sekarang ni, okay, dia sama arahan macam di atas.
kita kena jadikan dia acute dahulu. Baru boleh kita buat. If not, tak boleh juga tu. Betul? Kita kena jadikan dia acute dulu. Kita sentiasa boleh jadikan dia acute. Okay, in this case macam inilah. Tapi dalam soalan-soalan biasa, jarang kita tukarkan jadi acute. Instead, most of the time tak payahlah. Ini sebab dia ada bagi kes-kes tertentu. Dia nak 30. So, kita kena tukarkan lah. Okay, cos 150 bersamaan dengan cos 180 kan. Kalau awak lukis, okay, 150 lebih kurang di sini lah. Okay, 150 degree. Add sugar to coffee. So, awak tahu kalau 150 dia tak ada dalam 30, 45, 65, 60 ni. That's why kita terpaksa pilih guna acute angle. Kalau acute angle yang belah sini adalah 30 degree. Kenapa kita pilih sini instead of sini? Angle yang kita pilih mestilah bercantum dengan x-axis. Dia mesti di sini. Dia mesti sekali dengan x-axis. Salah satu palangnya adalah mesti palang x-axis. So, tidak boleh pilih di situ. So, 180 tolak 150. So, cos 30. So, cos 30, awak tengok balik yang awak pernah hafal semasa form 3 tu. Cos 30 adalah square root 3/2. So, itu adalah jawapannya. Dan kalau awak tengok soalan dia, state your answer in the form of surd ataupun square root. Maksudnya anda tidak perlu guna kalkulator dan cari value of square root itu. Dia nak jawapan dalam bentuk itu. Okey. Yang kedua, katakanlah 5B. Okey, 2 sin 225 degree. Sin 225. So, saya tahu sin 225 saya lukis dahulu. Sin 225 would be around sini sebab sebelum 270. Sini. Okay, 225. So, saya buat formula add sugar to coffee. Okay, add sugar to coffee. Okay, add sugar to coffee. Okay, ni. Okay, add sugar to coffee. Okay, so kita tahu bahawa angle yang kita cari adalah di sebahagian sini. Sebab apa? Dia sahaja yang pada palang, yang bercantum pada palang x-axis. So, saya ambil yang tu. Saya ambil kalkulator, saya tolak dengan 180 sebab dia berhampiran dengan palang 180. So, 45 sin 45 degree. So, tahu sin 45 degree. Kita ambil tengok sini. Sin 45 adalah 1/2. So, itu adalah almost all of the subtopic 5.2. Mudah sahaja, awak cuma ganti nilai. Kecuali yang acute angle tu. Macam ini adalah acute angle. You kena tukar acute angle. Selain daripada tu, you cuma ganti nilai sahaja. Thank you for today.